Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi, di mana kita akan belajar topik pengenalan kepada teknologi. Ini adalah topik kita iaitu pengenalan kepada teknologi, di mana dalam subtopik ini kita akan belajar dua subtopik iaitu subtopik yang pertama adalah teknologi dan kepentingannya. Manakala subtopik yang kedua adalah antara konvensional dengan moden. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan adalah 3.1 aplikasi teknologi, manakala standard pembelajaran adalah 3.1.1 menerangkan teknologi dan kepentingannya kepada kehidupan manusia. 3.1.2 menghuraikan penggunaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden dalam menghasilkan produk. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat: pertama, menyatakan maksud teknologi. Kedua, menjelaskan kepentingan teknologi kepada kehidupan manusia. Ketiga, membanding beza teknologi peralatan secara konvensional dan moden dalam menghasilkan produk. Manakala kriteria kejayaan pula adalah murid berjaya menceritakan produk yang difikirkan dari hasil perbincangan kepada rakan sekelas. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan. 2021. Pada tahun 2021, negara kita bergerak maju seiring dengan teknologi yang berkembang pesat setiap masa. Kamu boleh lihat contoh gambar yang disediakan. Dengan teknologi yang ada pada masa kini, kita boleh membina banyak bangunan-bangunan tinggi seperti KLCC dan KL Tower. Mari lihat video. Mari kita lihat video mengenai suatu teknologi komunikasi. Apakah itu? Mari kita saksikan. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat daripada video yang ditunjukkan tadi? Apa yang cikgu dapat lihat adalah ianya adalah satu telefon bimbit. Untuk pengetahuan semua, telefon bimbit digunakan untuk kita berkomunikasi ataupun berhubung dengan orang yang lebih jauh. Telefon bimbit tadi diperkenalkan pada tahun 2000, iaitu kira-kira 20 tahun yang lepas. Jadi, mari bandingkan dengan sebuah lagi video. Mari kita bandingkan video yang pertama tadi dengan video yang kedua pula. Mari kita lihat.
apa yang berbeza? Apa yang berbeza daripada video yang pertama tadi dengan video yang kedua? Baiklah, video yang pertama adalah satu telefon bimbit. Manakala video yang kedua adalah satu telefon pintar. Apa yang berbeza? Antara yang berbezanya adalah telefon pintar ini mempunyai lebih banyak fungsi berbanding daripada telefon bimbit. Telefon pintar ini bukan sahaja boleh membolehkan kita untuk berkomunikasi ataupun berhubung dengan orang yang lebih jauh, tapi boleh juga membuat fungsi-fungsi lain seperti menangkap gambar, menonton video dan bermain permainan video. Selain itu, saiznya juga adalah lebih pelbagai. Telefon pintar ni saiz dia ada besar, ada kecil, tapi semuanya nipis. Jadi nak masuk dalam poket mudah. Berbeza dengan telefon bimbit yang saiznya agak besar dan agak tebal. Jadi nak bawa masuk dalam poket pun susah. Sukarlah. Itu adalah apa yang dapat kita lihat secara fizikal lah. Okey, bayangkan apa lagi yang akan berlaku pada masa akan datang. Baiklah, ini cikgu ambil contoh selain daripada telefon bimbit dan telefon pintar. Cikgu ambil contoh kereta. Okey, bayangkan pada tahun 2050 atau 2060, mungkin kereta kita sekarang bergerak di atas jalan. Mungkin pada waktu akan datang, kereta kita dah boleh terbang. Jadi, kita tak perlukan jalan lagi. Maknanya kita boleh terus terbang dari satu destinasi ke destinasi lain. Jadi, ini dapat mengelakkan daripada kesesakan di jalan raya. Bayangkan pada apa yang akan berlaku kepada kereta 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Mungkin kereta dah boleh bergerak di angkasa, mana kita tahu. Mungkin kereta dah boleh mendarat di bulan. Jadi kita tak perlu menggunakan roket lagi untuk ke bulan. Kita menggunakan kereta saja kita dah boleh sampai bulan. Itu yang mungkin akan berlaku. Mana kita nak duga. Dengan perkembangan teknologi yang ada ni, semua itu tak mustahil. Okey, apa kaitan teknologi yang cikgu cerita itu dengan topik kita? Okey, mari kita lihat. Okey, mari kita berkenalan dengan teknologi dan kita mengetahui apakah kepentingannya kepada kita. Baiklah. Teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian manusia. Ini adalah maksud teknologi. Setiap bidang teknologi mempunyai kepentingan yang tersendiri. Teknologi ini mempunyai banyak bidang-bidang dan setiap bidang tu mempunyai kepentingannya yang tersendiri kepada kita. Mari kita lihat. Ini adalah bidang-bidang teknologi. Kamu boleh lihat ada teknologi peralatan, boleh lihat contohnya mesin memotong kayu. Kemudian kita ada teknologi pengangkutan, contohnya kereta api. Kemudian kita ada teknologi pertanian, contohnya sistem hidroponik. Kemudian kita ada teknologi pembuatan, contohnya mesin membuat kereta. Kemudian kita ada teknologi komunikasi, contohnya seperti komputer dan telefon bimbit ataupun telefon pintar. Kemudian kita ada teknologi makanan seperti dapur gas, dapur elektrik. Baiklah. Ini pula adalah kepentingan teknologi. Mari kita lihat apa kepentingan teknologi ni. Pertama,
menjimatkan masa, tenaga dan kos. Teknologi membolehkan kita melaksanakan tugas dengan cepat dan dapat menjimatkan masa, tenaga serta kos. Contohnya kita nak buat kasut. Kalau kita menggunakan tangan, mungkin kita boleh buat satu hari satu kasut. Tapi dengan adanya teknologi, kita dapat menghasilkan kasut. Mungkin satu hari kita dapat menghasilkan 100 kasut. Jadi kita dapat menjimatkan masa, tenaga dan kos. Kemudian, memberi peluang kerjaya. Kepesatan teknologi menghasilkan ciptaan dan perkhidmatan baru dan seterusnya menyediakan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang. Setiap produk dihasilkan dengan bantuan teknologi. Ada teknologi, ada kilang. Ada kilang, ada peluang pekerjaan. Ada banyak kilang, ada banyak peluang pekerjaan dapat diberikan kepada semua rakyat Malaysia. Okey, seterusnya adalah memudahkan urusan. Urusan lebih mudah dengan teknologi terkini berbanding dengan teknologi yang lama. Contohnya dapur gas. Kalau dulu kita nak memasak, kita guna kayu api. Jadi kita kena cari kayu, lepas tu kita kena buat api, baru kita boleh masak. Tapi sekarang kita pak terus dah keluar api melalui dapur gas tu. Jadi kita nak memasak pun cepat dan mudah. Baiklah, seterusnya memupuk nilai kreatif dan inovatif. Teknologi membolehkan produk dihasilkan dengan mudah dan dalam reka bentuk yang menarik dan berinovasi. Baiklah, dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, kita semua para saintis, para jurutera berusaha untuk menghasilkan produk yang dapat memudahkan kita dalam urusan harian. Baiklah, seterusnya menjamin komunikasi yang cepat dan berkesan. Komunikasi dapat dilaksanakan di seluruh dunia tanpa batasan masa menggunakan pelbagai medium seperti internet dan telefon. Contohnya dengan menggunakan internet tanpa wayar. Kalau dulu kita nak berkomunikasi menggunakan internet, kita menggunakan wayar. Sekarang kita dah tak menggunakan wayar. Kita hanya menggunakan contoh teknologi yang tak menggunakan wayar untuk kita berkomunikasi adalah seperti Wi-Fi. Kalau dulu kita kena cocok wayar dekat komputer baru kita boleh menggunakan internet. Sekarang dekat telefon pintar pun dah ada internet. Okey. Seterusnya menjamin kehidupan yang lebih berkualiti. Taraf hidup meningkat dengan kepelbagaian teknologi yang menyumbang kepada kemajuan dan dalam pelbagai bidang. Okey, contohnya dengan teknologi kita dapat menghasilkan kasut yang lembut dan selesa untuk kita pakai. Serta juga selain itu pakaian yang lembut dan selesa untuk kita pakai. Dengan teknologi yang ada kita dapat menghasilkan pakaian tak menyerap peluh. Dan mungkin juga kita boleh menghasilkan pakaian yang menyerap peluh. Itu adalah kepentingan teknologi. Baiklah, kita masuk subtopik yang kedua, antara konvensional dengan moden. Baiklah, produk boleh dihasilkan menggunakan teknologi peralatan secara konvensional dan moden. Apa itu konvensional? Apa itu moden? Okey, mari kita lihat contoh kegunaannya. Baiklah, ini adalah maksud teknologi peralatan secara konvensional dan maksud teknologi peralatan secara moden. Kita pergi dulu kepada teknologi peralatan secara konvensional. Teknologi peralatan secara konvensional ialah teknologi yang menggunakan mesin ringkas seperti pisau, tukul dan gergaji. Manakala
Teknologi peralatan secara moden menggunakan mesin kompleks seperti pengisar, mesin jahit dan pembersih vacuum. Okey, ini adalah contoh yang pertama, iaitu pengisar ais ialah contoh teknologi peralatan untuk menghacurkan ais. Kini terdapat pengisar ais yang menggunakan kuasa elektrik. Kalau dulu kita menggunakan tangan nak menghancurkan ais, nak buat ABC, tapi sekarang kita dah ada mesin yang menggunakan elektrik. Jadi kita hanya tekan saja, hidupkan sahaja switch, lepas tu kita letak ais dalam mesin tu, kita tekan saja, terus hasil ais. Bolehlah kita membuat ABC dengan lebih mudah dan cepat. Ini pula contoh yang kedua, iaitu lesung batu dan pengisar digunakan untuk menghancurkan bahan masakan. Okey, kalau dulu kita nak hancurkan bahan masakan seperti bawang, cili, kita menggunakan lesung batu. Kita kena pak. Dah berpeluh sikit, dah penat sikit, barulah bahan tu hancur. Tapi sekarang kita dah ada mesin pengisar. Kita masukkan saja bawang putih, bawang merah, bawang besar. Kita letak je dalam mesin tu. Terus kita hidupkan switch. Dia prep. Dah siap. Tak sampai 2-3 minit. Semua bahan-bahan tu dah hancur. Jadi mudahlah kita untuk membuat masakan. Ini pula adalah contoh yang ketiga. Pemutar skru digunakan untuk melonggarkan dan mengetatkan skru. Kalau dulu kita guna pemutar skru, maknanya kita kena putar menggunakan tangan. Sedikit memenatkan. Kalau ada 100 batang skru kita nak kena masukkan, kita kena putarlah menggunakan pemutar skru tu. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, kita dapat hasilkan, kita dah ada mesin pemutar skru tanpa wayar, hanya menggunakan bateri sahaja. Maknanya kita boleh gunakan di mana-mana, di celah-celah pokok pun kita boleh guna mesin ni. Tiada halangan untuk kita menggunakan di tempat-tempat yang sempit. Kita tekan je, terus mesin tu berpusing boleh memutarkan skru. Jadi mesin pemutar skru ni amat memudahkan kita untuk membuat kerja lah, berbanding kita menggunakan pemutar skru yang biasa tu. Ini pula adalah contoh yang keempat. Gergaji digunakan untuk kerja memotong. Kalau dulu kita guna gergaji nak potong kayu, ianya mengambil masa yang agak lama dan memenatkan lah. Kita kena zigzag, baru 2-3 minit baru terpotong satu batang kayu. Tapi dengan adanya mesin pemotong kayu, kita hidupkan sahaja switch, kita tekan, dah terpotong 2-3 batang kayu. Jadi lebih memudahkan dan lebih cepat untuk kita membuat kerja. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah sedikit pengetahuan tentang apa itu teknologi dan kepentingannya, serta kamu dapat bandingkan antara teknologi konvensional dan teknologi moden. Baiklah, bagi mengukuhkan lagi pengetahuan kamu, mari kita buat sedikit latihan secara bersama-sama. Baiklah, ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi, pengenalan kepada teknologi. Jadi latihan ini kamu boleh salin dalam buku latihan RBT kamu dan mari kita jawabnya bersama. Arahan: jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, apakah maksud teknologi?
Apakah maksud teknologi tadi? Ada cikgu terangkan tadi. Mari kita lihat di mana cikgu terang. Ini maksud teknologi. Teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian. Baiklah, ini adalah maksud teknologi. Mari kita tulis jawapannya. Apakah maksud teknologi? Teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian. Bagi soalan yang pertama, apakah maksud teknologi? Jawapannya adalah teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu apakah kepentingan teknologi kepada manusia? Ada juga cikgu terangkan tadi. Mari kita lihat. Ini adalah kepentingan teknologi. Ada 6 kesemuanya. Mari kita ambil di antaranya. Menjimatkan masa, tenaga dan kos, memberi peluang kerjaya, memudahkan urusan, memupuk nilai kreatif dan inovatif. Mari kita tulis jawapan dia. Pertama adalah menjimatkan masa, tenaga dan kos. Yang kedua adalah memberi peluang kerjaya. Yang ketiga adalah memudahkan urusan. Yang keempat adalah memupuk nilai kreatif dan inovatif. Selesai sudah soalan yang kedua. Apakah kepentingan teknologi kepada manusia? Jawapannya adalah menjimatkan masa, tenaga dan kos, memberi peluang kerjaya, memudahkan urusan dan memupuk nilai kreatif dan inovatif. Mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga, iaitu senaraikan 4 contoh teknologi peralatan. Juga ada cikgu terangkan dalam pembelajaran tadi. Mari kita lihat di manakah ia. Okey, ini adalah teknologi peralatan. Ada banyak teknologi peralatan. Tetapi untuk soalan ini, cikgu nak kamu fikirkan sendiri apa teknologi peralatan yang kamu tahu ataupun apakah teknologi peralatan yang ada di sekeliling kamu. Jadi, untuk jawapan ini juga cikgu nak ambil apa teknologi peralatan yang ada di sekeliling cikgu. Okey, ini apa yang ada di rumah cikgu lah. Okey, pertama yang ada teknologi peralatan adalah mesin basuh. Mesin basuh kita gunakan untuk membasuh baju dan seluar. Baiklah, seterusnya adalah peti sejuk. Peti sejuk ni digunakan untuk menyimpan makanan dan menyejukkan makanan. Baiklah, yang ketiga adalah dapur
elektrik. Dapur elektrik ni cikgu gunakan untuk memasak. Untuk memasak makanan. Baiklah, seterusnya adalah mesin gerudi elektrik. Kat rumah cikgu ada mesin gerudi elektrik untuk cikgu membuat kerja-kerja pertukangan. Baiklah, selesai sudah soalan nombor 3. Senaraikan 4 contoh teknologi peralatan, iaitu mesin basuh, peti sejuk, dapur elektrik dan mesin gerudi elektrik. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah sedikit kefahaman tentang pengenalan kepada teknologi. Apa itu teknologi, apa kepentingan dia kepada kita, dan kamu dapat tahu apa itu teknologi konvensional dan apa itu teknologi moden serta contoh-contohnya. Baiklah, itu sahaja. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Terima kasih.